Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala pada malam ini dapat kita melaksanakan solat maghrib walaupun dalam keadaan hujan. Saya pun basah rumah dekat tapi dah nak basah. Jadi alhamdulillah, walaupun hujan tapi tidak menghalanglah sebahagian daripada kita untuk sampai pada malam ini ke rumah Allah untuk mengerjakan ketaatan dan mengerjakan amal soleh. Yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan ataupun pengajian hadis-hadis Syama'il Muhammadiyah yang telah tertangguh pada bulan lepas, di mana kita telah berakhir pada bab berkenaan inai, bab berkenaan Nabi SAW menginaikan rambutnya, di mana ia menutup bab inaikan rambut tu. Dia telah menutup bab berkenaan rambut secara keseluruhannya. Kalau kita ingat lagi, bab pertama cerita berkenaan Nabi SAW secara umum. Bab yang kedua ceritakan berkenaan tanda kenabian. Bab yang ketiga cerita rambut. Cerita 3 rambut, 4 cerita pasal sikat, 5 cerita pasal ubat, 6 cerita pasal menginai ataupun mewarnakan rambut. Jadi secara saya kesimpulannya telah habis telah habis. Cuma berkenaan rambut Nabi SAW, walaupun cerita pasal rambut sekalipun, ada orang kata apa cerita rambut ni, tak ada ke cerita, tak boleh ke cerita ataupun tak boleh ke bagi tahu benda-benda yang boleh memperbaikkan ekonomi umat. Contohlah, ada yang contoh anggap benda ni, tajuk ni bukanlah tajuk yang penting bagi diri dia lah. Sehingga bab apa sahaja berkaitan Nabi SAW ni penting sebenarnya. Apa sahaja, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semua berkenaan Nabi SAW penting. Tak ada yang tak penting sebenarnya. Sebab dengan mengetahui sahaja akan menyelamatkan orang tu daripada kejahilan. Tahu lawan ni jahil. Contoh kita boleh ambil lah dulu beberapa tahun lepas, disebabkan kejahilan secara tak langsung dia telah menghina Nabi SAW sebab kejahilan. Dulu pernah waktu beberapa tahun lepas, mungkin dah ramai lupa lah, tapi saya ingat, bagi orang yang tahu, dia akan ingat benda ni sampai bila-bila. Bila orang hina Nabi, dia akan ingat dalam kepala dia apa yang orang pernah buat kat Nabi dia. Pernah dulu waktu almarhum Dr. Harundin pernah dijemput oleh kerajaan Brunei untuk mengesahkan rambut yang diperoleh oleh kerajaan Brunei, yang dibeli daripada, saya tak ingat daripada mana, daripada muzium Turki ke, saya tak ingat, yang dibeli lah. Dijemput almarhum Tuan Guru Harundin
dijemput untuk mengesahkan bahawa keaslian rambut tersebut. Jadi bila berita ni disebar, viral lah waktu tu, viral sekejap. Ada seorang artis ni, dia keluarkan kenyataan, keluarkan status. Dia kata kalau macam tu, so apa yang dilakukan oleh almarhum dia gunakan, dia dah sahkan, adalah cara nak sahkan rambut tu. Yang kedua, dia gunakan air ni, gunakan rambut ni untuk dicelupkan dalam air, lalu diminum. Sudah rambut depan mata. Rambut depan mata, apa salah kalau dia ambil manfaat daripada rambut tu? Jadi mulalah ada orang troll. Memang zaman sekarang ni zaman orang gurau dengan cara troll, dengan cara pelekeh orang, dengan cara peli. Dia keluarkan status, ni artis lah, keluarkan status artis yang konon dah berhijrah. Dia kata kalau macam tu kan bagus kalau rambut tu dicelupkan ke dalam Maggi. Maggi yang banyak, buat satu kawah, lepas tu makan Maggi rambut Nabi berjemaah. Nampak macam lawak, tapi sebenarnya itu adalah menghina Nabi SAW secara tak langsung. Hina Nabi sebab apa? Sebab kejahilan. Walaupun tajuk rambut ni nampak macam tak ada apa, bagi orang yang tak tahu tak ada apa, tapi bila dah jadi isu ni, jadi macam ni sebab apa? Sebab kejahilan diri sendiri. Jahil lah. Jahil disebabkan hal-hal berkenaan dengan Nabi SAW, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tak pernah belajar, jadi tak tahu berkenaan kemuliaan apa yang ada pada jasad Nabi SAW. Rambut Nabi ni mungkinlah ada yang meragui berkenaan keaslian ataupun keutuhan rambut Nabi yang masih ada sekarang. Yang mana Nabi SAW sebenarnya pernah membahagikan rambut bagi dia ketika mana selepas daripada peristiwa Sulh Hudaibiyah, daripada rentetan daripada peristiwa Hudaibiyah, yang siapa yang tahulah kisah berkenaan Nabi SAW nak mengerjakan umrah, kemudian dihalang. Selepas dihalang tu oleh musyrikin Mekah, akhirnya terlaksanalah satu perjanjian, di mana antara isi kandungan perjanjian tu, tahun tu umat Islam tak boleh mengerjakan umrah sekalipun mereka dah jalan kaki dari jauh. Siapa pernah jalan kaki daripada Madinah ke Mekah? Siapa pernah? Naik bas pun dah penat lah. Naik bas macam daripada KL nak pergi ni lah, nak pergi timur Semenanjung, saya jauh lah, penat. Ni jalan kaki, dah tu bukan jalan kaki, bawa barang ni, bawa barang, makanan, bawa pula berpuluh-puluh ekor unta. Sebab apa? Sebab niat waktu tu nak buat umrah. Nak pergi umrah ni kena, orang kata, siap bekalan tu untuk, orang kata, sebulan. Dia bukan nak siap ni macam zaman sekarang, pakai bobek siap hari ni, nak gesok siap hari ni, tak apa. Ataupun malah last minute pun boleh, tak. Dulu kena siap persiapan tu untuk sebulan. Makanan untuk sebulan, makanan untuk sehari pun kita dah beli kat Mazar Ramadan tu dah berbungkus-bungkus. Kalau untuk sebulan, sahabat pergi, tapi akhir terhalang, terlaksana perjanjian Hudaibiyah, yang mana tak boleh untuk Nabi dan para sahabat mengerjakan umrah pada tahun tu. Daripada perjanjian Hudaibiyah, perjanjian ni dah dimatrai, tapi rentetan daripada tu, bila dah tak boleh pergi umrah sedangkan dah berniat, jadi dia jadilah, orang kata, kena buat tahallul. Orang bila nak pergi haji, bila nak pergi umrah, dah niat, tiba-tiba terhalang sebab sakit ke, sebab ada dirompak, atau memang tak boleh buat umrah lah. Jadi dari segi hukum kena buat tahallul ihsar. Tahallul ihsar kena sembelih. Sembelih sebagai membebaskan ataupun menghalalkan mereka yang sedang berihram. Jadi daripada tahallul ihsar, Nabi SAW telah perintahkan sahabat
Nabi telah perintahkan para sahabat untuk apa? Untuk tahlul. Tapi sahabat Nabi SAW semua waktu tu tak nak buat. Kisah kita tahu, tapi apa yang rentetan daripada peristiwa Hudaibiyah tu, sahabat tak nak ikut cakap Nabi SAW. Adakah mereka Nabi suruh beberapa kali tu, suruh mereka ni gunting, tapi mereka tak nak. Tak nak sebab apa? Sebab mereka dah jalan, ada sampai sahabat Nabi SAW, antaranya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sampai tanya kepada Nabi SAW, bukankah kamu ni seorang Nabi? Bukankah, maksud dengan bukankah tuan seorang Nabi? Ya, Nabi kata, bukankah telah dikatakan bahawa kita akan mengerjakan umrah pada tahun ini? Maksudnya dia berdasarkan mimpi Nabi. Sebelum Nabi pergi umrah, Nabi bermimpi pergi bertawaf di Kaabah, di depan Kaabah. Nabi mimpi, dan mimpi Nabi adalah mimpi benar. Nabi adalah mimpi para anbiya ni adalah mimpi benar. Mereka dikira sebagai wahyu. Jadi Sayyidina Umar tanya, bukan kamu ni seorang Nabi? Ya, bukankah kamu katakan kita akan bertawaf di hadapan Kaabah? Ya. Tapi kenapa kita tak masuk Mekah pada tahun? Jadi kata Nabi SAW, aku tidak pernah mengatakan bahawa kita akan masuk Mekah pada tahun ini. Jadi mimpi itu benar, tapi tak dikatakan bilakah akan berlaku peristiwa tersebut. Ramailah sahabat Nabi, termasuk sahabat karib Nabi sekalipun, kata ada konfrontasi lah, ada tak setuju dengan perjanjian Hudaibiyah sebenarnya. Tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku daripada Nabi sehingga kan rasa tak senang, tak sukalah dengan keadaan tu. Jadi Nabi masuk ke dalam kemah. Lalu inilah peranan seorang isteri. Waktu tu yang ikut Nabi bermusafir pada waktu tu adalah Sayyidatina Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia antara isteri Nabi yang tua lah. Dalam banyak-banyak isteri Nabi, dia antara yang tua. Jadi waktu tu Sayyidatina Ummu Salamah telah nasihat kepada Nabi SAW untuk menunjukkan contoh teladan yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara baginda mulakan bergunting terlebih dahulu, sebagai cara untuk bagi sahabat-sahabat lain ikut. Jadi bila mana Nabi SAW dalam keadaan sebal lah, dalam keadaan rasa tak sedar hati, tapi ikut juga saranan isterinya. Jadi guntinglah, pergi keluar dan gunting di hadapan para sahabat yang ramai tu. Guntinglah sehingga, dan daripada, orang kata dalam hadis sahih disebutkan, selepas Nabi SAW gunting, dikatakan dalam hadis, semua sahabat berlumba-lumba sehingga bermati-matian. Tak tahulah apa maksud dia. Maksudnya bermati-matian nak gunting rambut masing-masing. Nak gunting rambut masing-masing. Jadi ulama buat syarah lah daripada hadis ni. Ini menunjukkan bahawa para sahabat sebenarnya bukanlah nak ingkar arah Nabi SAW. Tapi mereka cuma risau, mereka cuma khawatir kalau Nabi SAW orang kata buat U-turn lah, last minute. Contoh suruh gunting, tiba dah ada yang gunting, ya. Tu tiba-tiba Nabi kata kita buat umrah lah tahun ni. Tiba-tiba mereka risau, kalau siapa yang dah buat, dah gunting, tak boleh lah. Tak boleh lah nak mengerjakan umrah balik, kena pergi mikot balik lah. Jadi mereka sebenarnya tunggu Nabi SAW untuk laksanakan terlebih dahulu. Jadi itu orang kata satu peristiwa lah. Dan peristiwa keduanya, daripada apa yang berlaku, Nabi telah mencukur rambutnya, ataupun kita faham botakkan rambutnya. Dan Nabi telah membahagikan rambut-rambut Nabi tu kepada setiap para sahabat yang ada pada hari tu. Semua dapat, ada yang dapat selai, ada yang dapat 2 helai, ada dapat lebih lagi. Semua dapat. Sahabat Nabi yang itu semua dapat. Sebab tu ada yang kekal dalam simpanan, ada yang hilang dan sebagainya. Dan sebab itulah kita katakan, kalaulah dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis sahih disebutkan bahawa jasad para anbiya ni tidak akan hancur dimakan bumi. Jadi kalau jasad pun tak dihancur, takkanlah rambut boleh hancur. Jadi itu secara umum lah, kita boleh katakan bahawa
wallahu alam, tapi telah disahkan ianya adalah rambut asli. Tapi janganlah sekali kita kata cakap sesuatu benda ni atas sebab dengan atas sebab kita ni rasa benda tu salah. Mungkinlah dia tak pertikaikan keaslian, tapi dia pertikaikan perbuatan minum air tu. Minum air tu. Tapi adakah salah perbuatan ni? Ataupun kita panggil tabarruk ni, bertabarruk ataupun mengambil barakah daripada asar Nabi ni, salah? Tak. Sebenarnya banyak. Dalam hadis Syama'il ni akan berjumpalah kita banyak sangat hadis sahabat Nabi dengan asar Nabi SAW. Banyak. Setengah orang diajar kitab Syama'il tapi hadis-hadis macam ni dia skip. Dia skip. Ni antara ciri-ciri tak amanah lah dengan ilmu. Baca kitab orang tapi potong-potong. Potong-potong hadis orang. Jadi itu antara perbuatan ataupun cara nak bertabaruk sahabat ataupun para ulama dengan asar Nabi, antara dengan minum air. Antaranya lah minum air rambut Nabi SAW. Sebab apa? Pernah dilakukan bertabaruk dengan rambut Nabi ni ramai. Kisah Sayyidina Muawiyah pernah, kisah Sayyidina Khalid, siapa pernah dengar? Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Bila orang tabi'in bertanya kepada dia, kenapa dia tak pernah kalah perang? Sejak dia masuk Islam, dia tak pernah kalah perang. Apa yang menyebabkan dia ni hebat sangat sampai tak pernah kalah perang? Memang disebut dalam sirah. Jadi apa jawab dia? Katanya, aku tidak pernah kalah disebabkan ini. Apa tu ini? Rambut Nabi SAW. Dia tunjukkan rambut Nabi. Jadi adakah ini menandakan Sayyidina Khalid ni, dia ni syirik? Sebab dia kata aku menang sebab rambut. Bukan, dia tak sebut sebab Allah. Adakah maksud kata Sayyidina Khalid ni dia ni syirik? Jadi kita kena faham. Kena faham ini bukanlah maksudnya Sayyidina Khalid menafikan ataupun tak mengakui Allah yang bagi dia menang. Tapi yang dimaksudkan oleh Sayyidina Khalid adalah dia selama dia berperang, dia bertabaruk dengan asal Nabi SAW. Dia dapat rambut Nabi SAW dan dia bertabaruk. Dia ambil barakah. Tabaruk ni maksud ambil barakah daripada asal Nabi. Jadi itu antara salah satu perbuatan sahabat yang banyak sebenarnya, bertabaruk dengan asal Nabi. Imam Ahmad, kalau minum air rambut Nabi, Imam Ahmad bin Hanbal, setiap kali dia minum air, setiap kali dia nak minum air, dia ni akan bagi, Imam Ahmad bin Hanbal akan letakkan rambut-rambut, berapa helai rambut Nabi dalam setiap kali dia nak minum, dia akan bubuh rambut Nabi bersama dengan air dia. Minum. Sehingga kan, dalam satu riwayat sahih lah, diceritakan oleh anak dia, Abdullah bin Ahmad. Bila mana dia nak meninggal, belum dia wafat, dia bagi wasiat pada anak dia supaya bila dah meninggal nanti masukkan rambut-rambut Nabi ni, tu je harta yang dia ada, masukkan ke dalam mulut dia sebelum dia dikebumikan ke dalam tanah. Katanya apa? Katanya agar bila mana malaikat datang, kita tahulah soalan-soalan bocor antaranya marabuka. Bila mana malaikat tanya marabuka, saat Imam Ahmad, saat aku buka mulut, maka malaikat tidak akan tanya lagi. Sebab apa? Bila tanya marabuka, siapa Tuhan kamu, dia buka mulut, tahulah bahawa orang ni sudah tentulah Tuhan dia Allah. Sebab apa? Sebab dalam mulut dia ada rambut Nabi SAW. Menandakan orang yang cinta pada Nabi ni sudah tentulah dia cinta pada Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata' Allah. Siapa yang taat, siapa yang ittiba' dengan rasulnya, maka dah tentulah dia taat pada ata' Allah. Jadi itu antara banyak sekali contoh-contoh tabaruk para ulama, bukan ulama je, para sahabat terhadap asal Nabi SAW. Jadi kita tak setuju lah kalau ada orang eksploitasi lah, guna rambut Nabi, lepas tu celuk air, lepas tu pergi jual. Itu kita tak setuju lah. Benda-benda ni dia mempermainkan mainkan sunnah. Tapi kita tak boleh nafikan bahawa setengah daripada perbuatan ni yang mungkin kita sebenarnya tak pernah tahu. Tapi jangan sebabkan kita tak tahu, kita anggapkan benda tu salah. Kemudian kita momokkan, kita buruk-burukkan buatan tersebut sebab kejahilan. Jadi sebab itulah kita antara perkara penting kita belajar tajuk-tajuk tertentu dalam Syamal Muhammadiyah.
Kalau orang nak dengar tajuk-tajuk yang best, kenapa tak cerita bab perang? Kenapa tak cerita bab apa lagi? Bab-bab ketawa Nabi ke, marah Nabi ke, kenapa? Ada orang anggap ni setengah bab ni tak penting sangat. Tapi kadang-kadang benda tak penting tu menyebabkan dia tersalah langkah. Okey, itu habis ya. Bab berkenaan rambut Nabi SAW. Pada malam ni kita akan masuk pada bab yang baru. Bab ni pendek, mungkin kita habis malam ni. Iaitu babu ma jaa fi kuhli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan berkenaan kuhli. Kuhul. Iaitu celak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celak. Dia bercelak di sisi mazhab Syafi'i, hukum dia sunnah. Bercelak. Antara salah satu cara tazayyun ataupun berhias yang boleh bagi lelaki, boleh bagi perempuan. Ada perhiasan khusus untuk perempuan, ada perhiasan boleh juga bagi lelaki dan perempuan. Jadi celak ni antara perkara yang ditibakan sebagai sunnah Nabi SAW. Kata Imam Ibn Arabi Al-Maliki menyebutkan bahawa celak ni banyak sangat manfaat. Banyak sangat manfaat. Di dalam syarah pun sebut banyak manfaat. Tapi kata Imam Ibn Arabi, cukuplah kita tahu celak ni ada dua manfaat dia. Pertama, dia adalah tujuan dia untuk tazayyun, berhias, cantikkan diri. Contoh kalau kita pakai minyak rambut, tu salah satu lah. Bercelak adalah sebahagian daripada dia, tapi dia untuk mata. Celak dia tujuan untuk mata, mencantikkan mata. Yang kedua, kata Imam Ibn Arabi, celak ni manfaat besar dia adalah dia ni tujuannya untuk mengubat, berubat. Maksudnya dengan celak dia boleh menjadikan mata tu lebih baik. Ini pandangan Imam Ibn Arabi. Mungkin ada kata celak boleh mencantik mata. Ini adalah berdasarkan hadis Nabi SAW yang banyak. Okay, kita baca. An Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Siapa yang ada kitab tu boleh tengok lah. Hadis pertama bab celak. Iktahilu bil ithmi. Nabi kata Nabi SAW, iktahilu bil ismi. Beriktihallah kamu ataupun bercelaklah kamu bil ismi. Ismi, bercelak dengan ismi. Celak tu perbuatan. Ismi tu adalah dia punya batu dia. Celak ni boleh ada celak tak payah pakai ismi, tak apa. Tapi Nabi SAW bercelak pakai ismi. Ismi ni adalah sejenis batu yang berwarna hitam. Dia macam kapur. Dia bukan batu kerikil, tapi dia batu macam kapur. Ada pandangan kata warna dia merah, merah kehitaman. Yang mana digunakan untuk disapu di mata. Disapu di mata. Ismi, nama dia Ismi. Sebab tu T-Ramli kata dia ni memang pandai lah buat filem. Dia bubuh nama-nama Arab dia. Ahmad Al-Bab, Ismit Ulam Raja. Sebab apa? Dia ada senior lah bagi tahu. Allah alam lah cerita ni betul tak. Di Port Said, satu wilayah kat atas Mesir, dekat port lah, dekat pelabuhan, ada satu syariq, satu jalan namanya Syariq T-Ramli. Allah alam lah. Sebab kata senior saya, cerita ni pun turun-temurun lah. Tak tahulah sahih ke tak. Katanya P-Ramli pernah datang Mesir dulu. Sebab apa? Sebab dia buat kajian pasal filem ni. Dia tak boleh, orang dulu bukan ada internet. Jadi macam mana dia boleh nak dapat suasana Arab tu, lepas tu nama-nama Arab pula. Dia ingat senang nak dapat nama Ismail tu. Kalau bukan daripada dia pergi study sampai ke sana. Jadi boleh jadi betul lah cerita ni, boleh jadi tak, Allah alam. Jadi tu kisah lah. Jadi orang Mesir, orang kampung menamakan tempat tu dengan nama dia. Jadi ada sejarah tempat tu. Kita pun tak tahu apa jalan Raja Musa, apa sejarah tak tahu.
Jalan Ghazali. Allah alam lah apa sejarah dia. Jalan apa ya, Raja Harun. Banyak lagi jalan kat Kajang kan. Tak kita tahu tak. Okey. Jadi beriktihal lah. Bercelaklah dengan ismik. Ada je celak yang tak pakai ismik, ada je. Fa innahu yajlul basar. Kerana ianya yajlu, mencerahkan ataupun menajam. Nabi kata dengan celak ni boleh mencerahkan ataupun menajamkan mata. Boleh. Macam mana dari segi sains, saintifik, Allah alam, saya tak pernah kaji lah. Tapi ini adalah hadis Nabi SAW. Wajib kita percaya. Walaupun tak mesti orang kata tak mesti kesembuhan tu datang. Kita macam ubat lah, Panadol. Kita percaya Panadol tu boleh menghilangkan sakit kepala. Tapi tak semua orang hilang sakit kepala disebabkan Panadol. Tak semua. Tahu? Sebab apa? Sebab kita percaya hadis Nabi ni berdasarkan hadis yang lain. Nabi sebut dalam hadis sahih, likulli da'in dawa. Setiap ubat tu ada, setiap penyakit tu ada ubat. Fa iza usiba dawa bara'a bi iznillah azza wa jalla. Apabila penyakit tu berjumpa dengan ubatnya, berjumpa dengan ubat, maksudnya ubat yang sesuai, ubat yang ngam, maka sembuhlah. Macam kalau cari penawar kanser contoh, dah bedah, dah kemo, tak jadi ke? Maksud benda tu ada ke? Tiba-tiba tengok minum air yang dijampi, yang dibacakan doa, dia tengok sembuh. Boleh jadi tak? Boleh. Dengan apa? Azza wa Jalla, dengan kuasa Allah. Jadi bukanlah nak kata kan mesti ismit ni boleh mencerahkan mata, bukan. Maksudnya boleh jadi. Boleh jadi, ia je boleh jadi perantaraan ataupun jadi penyebab penyakit tu disembuhkan. Ataupun boleh jadi sebab mata dicerahkan disebabkan ismit. Boleh jadi. Bukan mesti, tapi boleh jadi. Wa yumbitu sya'ar, dan juga menumbuhkan ataupun melebatkan mata, melembatkan bulu mata. Sya'ar ni bukanlah maksud rambut. Takkanlah sapu kat mata tumbuh kat rambut. Tak. Sya'ar ni dia umum, bulu. Kalau setiap bulu ni dalam bahasa Arab dia ada nama dia. Ni sya'run, tapi ini ada nama dia. Ni bulu mata ada nama dia. Bulu yang ni lain nama dia. Ni lain, kumis lain, janggut lain, sini lain, sini lain, lain semua. Adalah, ada nama-nama dalam bahasa Arab banyak. Cuma yang dimaksudkan sya'ar kat sini bukan rambut. Yang dimaksudkan sya'ar kat sini adalah ahdab. Ahdab ni bulu mata. Maksudnya melebatkan ataupun menumbuhkan bulu mata. Jadi kata Nabi SAW, pakailah celak, kerana dengan celak boleh tajamkan mata, insya-Allah, dan juga boleh menumbuhkan bulu mata. Wa za'ama anna Nabi SAW kan lahu mukhulatun yaktahidu minha kulla lailah. Kerana Nabi SAW ni, pada Nabi ni ada mukhulah, ada bekas. Mukhul ni maksudnya bekas celak, ataupun lah kita ada bekas lah, ataupun pen ke, pen celak. Maksudnya barang ataupun bekas tu ada. Maksudnya hadis ni tunjukkan juga bahawa simpan bekas celak pun sunnah lah. Belum pakai, simpan bekas celak pun adalah sunnah. Jadi kalau kita tak ada langsung kat rumah, simpanlah satu, beli satu, simpan, bukan yang mahal. Sebab apa? Dia dengan simpan dengan tujuan sunnah pun dapat pahala. Jadi kalau dah beli tu, pakailah kalau boleh. Simpan kat kereta. Kadang-kadang kita beli, lepas tu simpan dalam laci, memang sampai kiamat lah tak pakai. Tu masalah. Saya beli tapi saya tak pakai, buat apa saya beli? Tu salah sendiri lah. Sepatutnya dia ikhtiar kan? Letaklah tempat-tempat yang dia senang nak capai. Kalau tak pun dia beli, dia letak kat surau, orang lain pakai, pun dapat pahala. Tapi memiliki pun adalah satu pahala, memakai pula satu pahala yang lain.
Cara memakai pula pahala yang lain. Jadi belilah, pakailah. Tapi kata ulama dalam syarah, ini khas untuk orang yang mata dia serasi dengan celak. Hadis ni, hadis kata boleh tajamkan mata, boleh tumbuhkan bulu mata, lebatkan bulu mata. Itu bagi orang yang serasi dengan celak. Sebab ada orang dia tak boleh pakai celak. Dalam syarah disebutkan, sekiranya orang yang salah memakai celak, maksudnya celak tu tak sesuai bagi dia, boleh menyebabkan kebutaan, boleh sebab buta. Jadi pakai celak tu maksudnya, pertama pakai tu kalau boleh nasihat doktor lah, kalau dia ni ada masalah mata. Yang kedua tu berpada-pada lah, pakai celak tebal kan, macam gotik lah, macam rockers lah. Tu pun salah kan. Tu sebenarnya bukan ikut sunnah, tu ikut rockers. Jadi tu sunnah. Kalau tak pakai pun tak apa, beli bagi anak. Salasatan fi hazihi wa salasatan fi hazihi. 3 kat kanan, 3 kat kiri. 3 sapuan. Itu sunnah dia. Jadi tu cara pakai pun sunnah. Pakai tu dah sunnah dah. Jadi banyak riwayat pakai, banyak sangat cara pakai. Tapi saya buat kesimpulan lah, daripada syarah dia satu muka. Nabi SAW pernah pakai dengan 3 cara. Pertama, sekali satu kat kanan, satu kat kiri. Kedua, 3 kat kanan, 3 kat kiri. Yang ketiga, satu lagi cara, 3 kat kanan, 2 kat kiri. Sebab apa? Ada ulama' pandangan sunnah adalah ganjil, tapi yang dimaksudkan ganjil adalah jumlah keseluruhan, 5 kali. Kalau dia pakai 3 dah tak ganjil. Jadi Allah Alam. Nabi mudah kata Nabi pakai banyak cara. Nabi taklah kena pakai tu macam sama macam rambut lah. Nabi tak mesti gaya rambut Nabi sekali. Satu cara je. Banyaklah gaya dia, banyaklah caranya. Jadi bolehlah ikut mana-mana cara. Jadi mudah kata ini menghiaskan diri. Samalah bagi lelaki maupun perempuan. Saya cuba kalau siapa yang nak kahwin dua, suruh isteri dia pakai celak. Balik-balik tengok isteri pakai celak, tak jadi terus nak kahwin dua. Dah ada bawa borang tu. Dah bawa borang nak selesai ni, tak jadi. Sebab isteri pakai celak. Allah Alam, sebab mungkin tak pernah tengok isteri pakai celak. Apa salah try. Okey, hadis yang lain disebutkan An Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ismidi salasan fi kulli ainin. Okey, daripada Ibn Abbas disebutkan Nabi ni beriktihal, bercelak qabla an yanam, sebelum tidur. Celak ni paling terbaik ataupun yang paling sunnahnya adalah sebelum tidur sebenarnya. Yang ini nak pergi jumpa kawan, celak. Tu yang gotik tu. Salasan fi kulli ain, 3 kali bagi setiap mata. Itu yang sunnah dia. Dan dia berlebih bagi kesan semasa kita sedang tidur. Insya-Allah. Ada beberapa hadis. Hadis sama je. Sekejap saya baca je sebab hadis sama je. Sambil barokah. An Jabir wa ibnu Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ismin inda naumi fa innahu yajlul basar wa yumitu sya'ar. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khaira akhalikum al ibbi, sesungguhnya celak yang terbaik adalah daripada ismi. Yajlul basar wa yumitu sya'ar, mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ismi fa innahu yajlul basar wa yumitu sya'ar. Allah Alam. Jadi itu adalah hadis-hadis berkenaan dengan celak yang mana bolehlah kita ambil manfaat dan beramal dengannya. Dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita masuk pada bab yang baru, iaitu bab pada menyatakan pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi SAW. Allah Alam. Aku quli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.